Sunat kita azan. Azan. Tak payah pakai mikrofon lah. Nak pinjam cari mikrofon kat masjid pula, maka banyak kerja lah pula kerjaan lah. Tak payah azan begitu je. Tak payah berlagu-lagu pun tak apa, baca azan biasa je, menunjukkan bahawa itulah bila mana orang yang duduk di alam kuburan, dia akan pergi musafir meninggalkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Lalu bila mana orang yang buat zalim ini malaikat dia akan persoalkan balik bagi orang yang buat zalim. Bukankah aku telah beri utusan kepada kamu ketika mana kamu hidup atas dunia dengan ubah, dengan penyakit, dengan apa ni, benda dia semua ni, dengan penglihatan, pendengaran yang kurang. Bukankah aku telah beri utusan kepada kamu? Orang itu dia akan berdialog lah dengan malaikat yang cabut nyawa dia terhadap Allah. Kita minta berlindung daripada Allah. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan, secara ringkasnya kita ambil kisah berkenaan dengan dialog malaikat maut bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini seorang nabi yang suara dia sangat sedap, tuan-tuan. Nabi Daud. Dan mukjizat dia, Nabi Daud ini dia boleh bengkokkan besi yang cukup keras. Maknanya besi-besi padat tadi tuan-tuan, dia bengkok begitu je. Kerana inilah kehebatan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, dia tuan-tuan dirahmati Allah, suara dia, kalau dia mengaji ke, dia baca Quran ataupun zikir dan sebagainya tuan-tuan, kalau dia melontarkan suara dia tadi tuan-tuan, burung-burung yang berterbangan di udara tuan-tuan, dia tak ingat, burung tadi tak ingat nak mengibarkan sayap dia. La ilaha illallah. Kenapa? Merdu sangat suara Nabi Daud alaihissalam. Kita kata suara Siti Nurhalizah sudah ada tak? Suara Awi sudah ada. Suara Mawi, Faizal Tahir, sedap tak? Tapi suara Nabi Daud alaihissalam, burung pun tadi tuan-tuan, tak ingat nak mengibarkan sayap dia, nak kebak sayap dia, tak ingat. Hebatnya suara Nabi Daud alaihissalam. Satu ketika dia berdialog dengan malaikat maut alaihissalam. Satu ketika tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Daud ini ditanya kepada ditanya kepada malaikat maut, siapa kamu? Nabi Daud alaihissalam tanya. Lalu malaikat maut dia jawab macam mana? Akulah orang yang tidak takut kepada raja-raja. Malaikat ni memang dia tak takut pada raja-raja. Nah, dia pergi pada raja sultan kita, dia tak ada dah semua-semua, ampun tuanku, hamba pakit datang ni nak cabut nyawa tuanku. Tak ada, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau sultan kata, aku perintahkan jangan kamu ambil nyawa aku lagi, kan raja boleh beri perintah pada orang dah. Tapi malaikat maut ni, dia tak terima arahan raja-raja. Kenapa? Dia ni lebih hebat daripada raja. Dia yang mematikan raja, dia mematikan rakyat, dia yang mematikan orang bawah-bawahan dan sebagainya. Menteri, ahli dewan undangan negeri ke, Pak Imam ke, yang mandi mayat ke, dia juga yang matikan. Jadi orang yang berjawatan, malaikat maut ni dia tak takut. Aku tak takut kepada raja-raja. Ni. Lalu yang kedua dia kata, aku ini tidak boleh dihalang oleh mahligai. Maknanya orang buat rumah besar-besar tuan-tuan, dia ingatkan malaikat tak boleh nak masuk dah. Dia buat CCTV, dia pasang CCTV dengan jaga pun ada tuan-tuan rahmati Allah. Nak masuk dalam rumah dia tuan-tuan, kena tekan nombor kod pula, kena tukar password pula tuan-tuan rahmati Allah. Masya Allah, dengan keselamatan, dengan pagar dia tuan-tuan rahmati Allah, dah lah tinggi. Kemudian dia ambil kaca-kaca yang pecah tuan-tuan, dia letak dekat pagar tadi, tak nak bagi orang pencuri masuk. Kalau pencuri tu naik atas pagar, dia pijak tuan-tuan, ICU jawabnya. Dalam rumah punya kemewahan tuan-tuan, banyak kemewahan tuan-tuan rahmati Allah, tapi mahligai ini tetap juga malaikat maut akan masuk. Ini hebat malaikat maut. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh nak lari lah. Malaikat ni duk cek siapa. Hari ni calon yang akan mati siapa dia? Tuan-tuan saya tak tahu juga. Lepas ni mungkin tuan-tuan nampak mengantuk, tuan-tuan aku mati dulu. Tapi sebab tu jangan mengantuk lah. Percaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Tidak boleh dihalang oleh mahligai dan yang tidak boleh dirasuah. Malaikat ni tak makan rasuah kita. Kita ada tanah pokok getah tu, tanah getah 2 ekar bagi kat malaikat. Malaikat ni engkau tak payah letak baja lah sebab besar. Bagi 2 ekar aku bagi kat kau, bagi kat malaikat.
Malaikat geleng kepala tuan-tuan. Ada duit 200,000 dalam bank, boleh aku nak bagi kat kau. Tapi dengan syarat jangan ambil nyawa aku. 10 tahun lagi baru boleh ambil. Bagi kat malaikat. Malaikat geleng kepala tuan-tuan. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, malaikat itu bila mana datang ajak kepada kita, yang kita sebutkan tadi, pada waktu itulah akan diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Jadi engkau adalah malaikat maut. Bila malaikat maut itu dijawab gitu, Nabi Daud alaihi salam pun dia kata, jadi engkau adalah malaikat maut. Mustahil lah. Nabi Daud ini, Nabi ini dia tak kenal malaikat maut. Kerana Allah Ta'ala akan beri kehebatan kepada para Nabi untuk kenal malaikat. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, lalu malaikat maut kata, ya, akulah malaikat maut. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Daud beritahu, engkau datang kepada aku sedangkan aku ini dalam keadaan tidak bersedia lagi untuk mati, kata Nabi Daud AS. Betul ke tidak Nabi Daud ini belum bersedia? Kita boleh ambil perkataan ini tuan-tuan, letak dalam diri kita, bahawa aku belum lagi bersedia untuk mati. Malaikat maut sudah datang kepada kita. Lalu malaikat maut tanya kepada Nabi Daud lagi. Wahai Daud, dia kata, di mana si Fulan bin si Fulan saudara mara kamu hari ini? Di mana si Fulan bin si Fulan jiran tetangga kamu hari ini? Di mana mereka? Kata malaikat maut kepada Nabi Daud alaihi salam. Lalu Nabi Daud alaihi salam jawab, mereka semua telah mati. Cuba cek balik tuan-tuan, mana mak ayah kita, mana tok nenek kita, mana atas ada tok nenek kita tuan-tuan, mana jiran tetangga kita, mana mereka tuan-tuan? Malaikat mereka telah pergi meninggalkan kita. Lalu malaikat maut kata, apakah kamu tidak ambil sebagai peringatan? Maknanya kita bila tengok orang mati, kita kena ingat bahawa aku juga akan mati dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah yang terakhir, tambah 1 minit lagi waktu kecederaan, berlaku kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia duduk dalam satu kawasan pada pasir tuan-tuan. Lalu duduk tuan-tuan, datanglah gerombolan terdiri daripada sultan, daripada tentera-tentera dan juga daripada para ahli perubatan Islam, para perubat, maknanya doktor-doktor tuan-tuan rahmati Allah, datang kepada satu kubur ataupun makam. Lalu waktu itu Hasan Al-Basri dia tengok daripada jauh. Yang pertama, sultan ini datang dekat dengan kubur tadi. Sultan kata macam mana? Wahai anakku, seandainya aku mampu untuk menghalang kamu daripada kematian, daripada kamu ini mendapat mati, aku akan halang. Tapi aku tak mampu, kata sultan tadi. Menunjukkan kepada kita setinggi mana pangkat orang tuan-tuan tidak boleh menghalang kematian. Yang kedua, datanglah pula para tentera. Datang para tentera, tuan-tuan rahmati Allah, mereka kata macam mana? Wahai putera raja, seandainya kelengkapan perang kami ini boleh halang daripada kamu mati, nescaya kami akan halang. Tetapi kami tak boleh nak halang, kata tentera. Menunjukkan bahawa sekuat mana pun senjata-senjata kita, tidak ada yang boleh menghalang kematian. Kita tengok hari ini, dengan kereta kebal, dengan torpedo tuan-tuan, dengan senjata nuklear dan sebagainya, mati juga tentera-tentera. Kenapa? Malaikat itu dia tak kira siapa. Yang ketiga tuan-tuan, datanglah para perubatan, para ahli yang bijak dalam berubat tuan-tuan, doktor. Lalu dia kata macam mana? Wahai putera raja, seandainya ubat-ubat kami ataupun ilmu-ilmu kami mampu untuk menghalang kamu daripada mati, nescaya kami akan halang kamu. Tetapi kami tak boleh nak halang kematian kamu. Menunjukkan bahawa sebijak mana mereka, sebijak mana ahli perubatan dan sebagainya, ilmu banyak sekali mana pun, kematian itu pasti kepada kita. Jadi sekadar itulah dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan pun nampak mengantuk dah, hangguk-hangguk, geleng-geleng. Kita ingatkan faham, tidur pun. Tak apalah tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf lah sedikit masa yang lebih tuan-tuan rahmati Allah. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh ambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya ada 2 pengumuman lah. Yang pertama, saya sekarang ini dalam proses untuk membantu satu madrasah
Madrasah Al-Ansar yang sedang dalam pembinaan, dan kita baru saja bertemu dengan mudir madrasah, pengasas madrasah Ustaz Kamal Ahmad. Beliau menyatakan sekarang ini pihak madrasah memerlukan dana daripada jemaah-jemaah ataupun daripada syarikat-syarikat dan sebagainya untuk proses kita menaikkan atap madrasah untuk anak-anak kita mengaji agama. Kadang-kadang kita dulu tak sempat mengaji agama, anak kita pun tak sekolah agama, isteri kita pun tak sekolah agama, tapi dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi sikit kepada kita tuan-tuan, boleh kita ulurkan, kita sumbangkan kepada madrasah ini. Inilah wang ringgit kita ketika mana berada di hari kiamat tuan-tuan. Sama-sama lah kita menerima lepas kita salat zuhur nanti. Dan yang kedua di tangan saya tuan-tuan, ada satu alternatif kepada Panadol. Kita hari ni tuan-tuan dah sakit kepala makan Panadol, sakit gigi makan Panadol, sakit orat makan Panadol tuan-tuan. Kadang-kadang sakit kepala sebab gaduh dengan isteri pun makan Panadol juga. Hari ni tuan-tuan, ini pengganti Panadol, Habbatus Sauda. Kita kalau orang tua-tua dulu dia pergi ke Mekah tuan-tuan, dia ada beli kan Habbatus Sauda yang jenis biji yang kecil wanita tu. Kalau nak makan 7 biji selawat dulu. Jadi sekarang dia buat dalam proses dalam bentuk kapsul tuan-tuan rahmatullah. Sebagaimana kita tahu, Habbatus Sauda ini ubat dalam penyakit sembuh boleh, rumah jantung boleh. Yang terbaik juga kalau anak kita ada lelah tuan-tuan, lelah kena pakai ni. Kemudian sakit kepala dan sebagainya. Kalau kita tak sakit pun boleh pakai, boleh amalkan tuan-tuan. Alternatif kepada Panadol. Kerana kalau kita makan Panadol banyak tuan-tuan, kemungkinan akan kita tidak pergi penyakit kanser perut tuan-tuan, ulcer perut dan sebagainya. Ini kita datangkan sebagai alternatif kepada Panadol. InsyaAllah bagi tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan di belakang saya seperti ini. Harga biasa je. Sebelum ni kita jual RM10, hari ni kita jual murah lagi RM10 juga insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.